Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel baru yang berkisarkan tentang kisah hantu. Sebelum saya mulakan kisah seram ataupun kisah hantu ini, saya minta jasa baik anda semua untuk subscribe channel saya. Tanda sokongan anda kepada saya untuk teruskan kisah hantu ini. Kisah ini diilhamkan dari kisah realiti yang berlaku di Malaysia maupun Indonesia, juga di serata dunia. Jika anda duduk berseorangan, pastikan anda berteman. Jika anda berteman, pastikan teman anda merupakan teman sebenar anda, kerana takut cerita yang anda dengar ini merupakan cerita benar, tetapi teman anda bukan teman yang benar. Pada satu zaman dahulu, kisah ini berlaku pada tahun 90-an. Aku berpindah ke sebuah rumah bersama keluargaku. Rumah itu merupakan rumah yang agak besar bagi keluarga kecil, untukku, ayahku dan ibuku. Kami berpindah ke rumah baru disebabkan ayahku telah pun dinaikkan pangkat. Ayahku merupakan seorang anggota polis yang sentiasa bekerja, dan ini merupakan kisah benar. Tepat pada jam 5 petang, aku, ibu dan ayah pergi melihat rumah tersebut. Ketika aku melangkah ke dalam rumah itu, aku dapat merasakan sesuatu, tetapi aku tidak boleh merungkai atau mengungkap dengan kata-kata. Perasaan itu lebih kepada perasaan yang menakutkan, kerana rumah itu kosong, tetapi aku dapat rasakan seolah-olah rumah itu ada yang menunggu. Seluruh badanku tiba-tiba rasa meremang, tetapi aku tidak nampak satu pun yang aneh pada ketika itu. Ketika aku masuk ke ruang tamu, ayah dan ibuku pergi ke bilik belakang. Aku tidak mengendahkan bunyi tersebut kerana aku fikir itu hanyalah mainan sahaja. Namun, aku menoleh juga ke belakang kerana aku rasakan perasaan ingin tahu aku itu semakin kuat. Apa yang aku lihat? Aku ternampak sosok tubuh kecil sedang membuka peti ais. Peti ais itu aku rasakan tadi tidak ada di situ, tetapi ada pula di situ. Apakah perasaan ini merupakan satu mimpi? Aku cuba untuk mendekati sosok itu. Sosok tubuh itu merasakan aku melihatnya, dan aku terkejut kerana aku dapat melihat untuk pertama kalinya di dalam hidupku sosok tubuh yang bukan dari kalangan manusia. Aku melihatnya dengan penuh ketakutan. Seluruh badanku menggigil, dan aku menguatkan diriku juga untuk cuba mengejar sosok tubuh yang kecil itu. Sosok tubuh yang kecil itu melarikan diri. Aku mendapat keberanianku untuk mengejarnya, dan sewaktu masuk ke bilik belakang, aku melihat bahawa sosok itu tiba-tiba hilang. Aku bertanyakan kepada ayah dan ibuku, "Ibu, ada nampak tak makhluk pendek yang ada di..." Aku
tidak menghabiskan kata-kataku, ibuku mengatakan, "Mana ada, tak adalah." Aku terdiam. Aku pun merasakan bahawa itu hanyalah mainan sahaja. Tetapi tiba-tiba aku teringat tentang batis sejuk itu. Dan ibuku katakan, "Batis sejuk tu memang ada dekat situ. Kau je yang tak perasan. Ayah dah lama letakkan dulu. Kan rumah kita ada 2 batis sejuk." Okey, aku dapat rasakan bahawa aku tertipu dengan imajinasiku ataupun aku telah dipermainkan oleh makhluk di alam lain. Aku mendiamkan diri sahaja. Pada keesokan harinya, aku melihat sebuah lagi rumah yang berada di sebelah rumah tersebut, dan aku dapat tahu bahawa rumah itu telah lama terbiar, sama seperti rumah yang bakal aku pindah. Aku dapat tahu bahawa di dalam rumah itu pernah berlaku kematian. Itu pun yang aku dengar daripada rakan-rakanku. Aku tidak percaya kerana aku rasakan mungkin mereka ingin menakut-nakutkan aku, ataupun biarlah, aku malas untuk fikirkan semuanya sekali dalam masa yang sama. Aku fikir bahawa bila aku dapat pindah, semuanya akan menjadi lebih bagus. Ketika itu, aku menguatkan diriku dan kami semua bersetuju untuk pindah ke rumah tersebut. Dan pada malam pertama aku di rumah itu, aku tidur dan aku tiba-tiba terjaga. Aku melihat kiri kanan, atas kiri kanan, tiada apa-apa. Kemudian setelah beberapa saat, aku baru mahu melelapkan mata. Cermin muka yang berada di tingkap bilikku itu tiba-tiba diseret ke sana, ke sini dalam keadaan tergantung. Aku merasa pelik kerana tingkap bilikku tertutup, angin pun tak ada. Tetapi kenapa tiba-tiba bergerak sendiri? Aku menjadi hairan. Perasaan ingin tahuku sekali lagi menjadi semakin kuat. Aku kejap berani, kejap takut. Tetapi aku masih lagi nak tahu apakah yang ada di dalam bilikku. Perlahan-lahan aku membuka kelopak mataku. Aku mendengar bunyi cermin itu berkayut, bunyi cermin itu diseret, tetapi aku tidak nampak satu makhluk pun yang menggerakkannya. Aku terkejut. Kemudian cermin tersebut berhenti bergerak. Aku mahu tidur, itu yang aku katakan pada diriku. Tetapi tidak lama kemudian, aku terdengar suara tapak kaki perlahan-lahan masuk ke dalam bilikku. Aku dapat rasakan bunyi itu semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat, dan aku mula berpeluh satu badan. Aku merasa ketakutan. Aku ingin menjerit, tetapi tidak terlafaz oleh mulutku perkataan tolong sekalipun. Aku merasakan bahawa tilangku berada pada keadaan yang dipijak-pijak. Aku dapat rasakan pijakan itu berlaku di kakiku, kemudian semakin rapat ke pinggangku. Aku dapat rasakan ada orang memijak tilangku itu. Aku berasa takut dalam
masa yang sama, aku perlahan-lahan membuka mataku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku buka dengan sekilas pantas. Aku tengok tak ada apa-apa, tetapi badanku berasa kaku. Adakah mataku telah terhijab? Aku tidak nampak satu apa pun, tetapi air mata mula turun dari mataku. Aku berasa takut kerana aku tidak pernah merasakan pengalaman seperti itu. Aku bertemankan dengan ayat kursi berkat daripada sekolah agama petang yang aku belajar. Aku membaca dengan mohon pertolongan daripada Allah. Aku tahu bacaan tajwidku tidak betul, tetapi dalam masa yang sama aku memohon dengan rasa penuh pengharapan. Aku memohon agar Allah dapat membantuku pada ketika itu. Aku membaca di dalam hati kerana mulutku tidak mampu bergerak. Aku terkeduh, tetapi hatiku tidak. Aku menguatkan perasaan aku, menguatkan semangat aku. Aku menghabiskan ayat kursi itu dan kemudian Alhamdulillah, tidak ada apa-apa yang berlaku pada ketika itu. Aku dapat rasakan bahawa ini bukanlah mainan semata-mata, kerana aku fikir bahawa memang betul perasaanku itu, bahawa ada sesuatu di dalam rumah ini yang perlu aku rungkai. Misteri ini berlaku dan aku perlu selesaikan. Kemudian aku melihat kelilingku, tak ada apa-apa. Aku sambung tidurku. Pada keesokan harinya, aku bangun seperti biasa. Aku solat subuh dan ketika itu aku mohon pertolongan daripadanya. Aku fikir bahawa ujian ini tidak akan datang tanpa aku dapat mengatasinya. Mesti aku mampu atasinya. Kemudian berlalu satu hari suntuk tanpa ada apa-apa pun gangguan. Namun pada ketika petang itu, kekuatanku teruji apabila aku mahu melakukan solat maghrib. Pada ketika itu aku membentangkan sejadah dan aku ingin mengangkat takbir yang pertama. Ketika itu aku melihat ada sesuatu sosok tubuh yang melintasi tingkap bilikku. Aku terhenti. Aku berhenti daripada meneruskan solat. Aku pergi keluar daripada bilikku dan terus keluar daripada rumahku. Ibuku memanggil, "Mana kau nak pergi?" Aku tidak mengendahkannya. Aku mengejar entiti tersebut dan aku lihat bahawa entiti itu tak ada. Adakah ini satu permainan? Tiba-tiba saja hilang. Aku cuma melihat bahawa ada sebuah pokok yang telah lama mati disebabkan dipanah petir. Aku dengar pokok yang dipanah petir ini merupakan pokok yang duduk oleh hantu dan dipanah petir. Jadi aku fikir mungkinlah hantu tersebut duduk di situ. Aku tidak fikir panjang. Aku masuk bilik ke dalam rumah dan meneruskan solat. Aku merasakan bahawa ketakutanku ini dan keberanianku ini sama-sama datang. Perasaan takut dan beraniku datang serentak. Aku rasa takut, tetapi dalam masa yang sama rasa berani. Aku berasa berani, tapi dalam masa yang sama rasa juga takut. Aku fikir, dengan umurku yang pada ketika itu cuma 9 tahun, aku perlu kuatkan diri. Dan kepada anda semua,
yang mendengar cerita ini tiada skrip. Kesalahan yang berlaku sepanjang penceritaan ini dilakukan secara spontan, bukan rekaan semata-mata. Ceritaku bukanlah cerita daripada skrip yang dibaca dan disensasikan untuk memastikan anda semua terus melekat pada video ini, tetapi kisah ini dikongsikan supaya anda dapat sesuatu daripada kisahku ini. Apakah yang anda dapat? Apakah yang kamu dapat? Apakah yang boleh anda dapat? 3 kali sudah aku ulang, terpulang kepada anda. Jadi saya akan hentikan kisah ini untuk setakat ini. Jika anda ingin tahu kisah yang selanjutnya, saya minta anda subscribe. Jangan berhenti untuk subscribe dan kongsikan cerita ini dengan rakan-rakan anda yang lain. Jika anda melakukan sokongan ini, saya akan teruskan kisah saya seterusnya. Terima kasih dan terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera.